Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab yang paling antara yang paling besar dalam sejarah Islam, iaitu Perang Badar Al-Kubra. Satu peperangan yang paling besar sekali dalam Islam, yang membezakan antara hak dan yang batil. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, Perang Badar inilah digelar sebagai Al-Furqan kerana dia telah memisahkan antara hak dan yang batil, dan telah mengalahkan yang batil dengan memberikan kemenangan kepada umat Islam. Pada bulan Ramadan tahun ini tahun berapa? Tahun 2, tahun kedua. Maksudnya baru 2 tahun Nabi SAW di Madinah, sampai berita kepada Nabi SAW tentang kafilah Quraisy yang kembali dari Syam, dibawa oleh Abu Sufyan. Kafilah ini pula yang pernah hendak dicegah oleh Nabi SAW ketika baru berangkat dari Mekah. Mereka terdiri daripada 40 orang laki-laki dan harta benda yang sangat banyak milik kaum Quraisy. Jadi Nabi nak pergi ambil, rampas harta ni. Sebab itu asalnya harta-harta orang Islam dahulu yang diorang rampas daripada orang Islam ketika mereka berhijrah. Mereka tahan harta-harta ni. Mereka terdiri 40 orang laki-laki dengan harta benda yang sangat banyak milik kaum Quraisy. Rasulullah SAW pun meminta kepada mereka agar sukarela keluar mencegahnya. Sebab tu Perang Badar ni dia bukan bermula dengan satu bentuk peperangan macam Perang Uhud. Dia asalnya sukarela. Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata, man kana dhuhruhu hadiran, barang siapa yang unta dia dah ready, dah prepare, keluar. Siapa yang tak prepare lagi, tak keluar tak apa. Sehingga kan ada sebahagian orang, sebahagian sahabat di kalangan orang Madinah ni dua, Aus dan Khazraj. Aus ni dia banyak duduk dekat kawasan awali, kawasan tinggi. Jadi dia punya unta-unta dia jauh. Lalu kata, ya Rasulullah, boleh tak kami nak join, tapi kami tunggu sekejap lah, kami nak sediakan unta-unta kami yang jauh ni. Dia kata, tak perlu lah, tak apa. Yang siapa tak ready lagi, tak payah keluar. Dia tak pergi, tak keluar juga. Jadi kat sini kesimpulannya apa dia? Kesimpulannya masa Perang Badar ni tak wajib untuk keluar. Beliau merintahkan siapa yang memiliki haiwan tunggangan agar segera keluar. Keberangkatan ini tidak dipersiapkan Nabi SAW dengan matang. Maksudnya betul-betul lah persiapan tentera apa semua. Kerana beliau SAW keluar terburu-buru membawa 300 lebih orang laki-laki. Tapi sebenarnya yang sahih 317. 240 orang, 240 lebih orang Ansar dan 60 lebih orang Muhajir. Mereka tidak mahu kuda kecuali 1 ekor kuda. Yang rajih 1 ekor, sebahagian kata 2 ekor. Dan dalam kitab ni sebut Zubair Al-Awwam dan Miqdad bin Aswad Al-Kindi, tukang kuda, iaitu penunggang kuda yang hebat. Sebab tu dia sentiasa ada kuda bersama dia. Namun turut bersama mereka 70 ekor unta yang ditunggang secara bergantian. Ada unta yang dinaiki bergantian antara 2 orang dan ada yang 3 orang. Rasulullah SAW, Ali dan Marthad bin Abi Marthad Al-Ghanawi share 1 unta, 3 orang. Masa tu umur Nabi dah 55. Jadi Marthad bin Abi Marthad Al-Ghanawi dengan Ali radhiyallahu anhu, dia kata, ya Rasul, tak apa Rasulullah, kami jalan, tak pernah masalah. Dia kata, ma antuma aqwa minni, tidaklah aku ni, kamu tidaklah lebih kuat daripada aku. Wa ma aghna minkum minal ajr, maksudnya aku lebih berhajat kepada kamu daripada pahala, daripada kamu semua untuk mendapatkan pahala. Zaid bin Harithah dan Kabsyah, para maula Rasulullah SAW, bergantian pada seekor unta. Maksud 2 share 1. Abu Bakar dan Umar serta Abdul Rahman bin Auf share 1 unta. 3 kongsi 1 unta. Beliau SAW menunjukkan Ibnu Ummi Maktum sebagai pemimpin sementara di Madinah dan sekaligus mengimamkan salat. Ketika berada di Ar-Rawha, beliau memulangkan Abu Lubabah bin Al-Munzir dan menugaskan dia pula untuk menjadi pemimpin sementara di Madinah. Dan masa peperangan inilah, kalau kita tengok, Nabi SAW memerintahkan supaya dipotong di leher-leher unta tu loceng dan tali-tali. Ketika itu di kalangan orang musyrikin atau adat orang musyrikin dahulu, mereka ini bila ada saja tali busur tu, bila dah lama dah tak pakai dah, tali tu dah kendung, dia orang ada satu kepercayaan, orang akan ikat tali tu di unta, kelakkan penyakit ain. Kedua, loceng tu pula Nabi SAW suruh potong, sebab nanti masa perang nanti, satu, susah lagi tak bergerak. Yang kedua, menyusahkan binatang tu sendiri. Masa tengah dahsyat tersangkutlah kat mana-mana, nanti sakit. Lepas tu Nabi SAW melarang. Nabi kata, man 'allaqa tamimatan fala atamalah. Siapa yang menggantung tamimah faqad asyrak. Siapa yang pakai tangkal masuk musyrik. Jangan ada fi qiladati witrin, tidak ada pada
apa dia, pada kepala-kepala unta itu qiladah. Qiladah tu ikatan-ikatan min watarin. Watar ni apa? Watar tu tali itulah, tali yang diikat pada tali unta tadi. Ma'uliqa minal qala'id khasyatal ain, kerana takutkan ain. Maka Nabi SAW melarang mereka, menunjukkan bahawa membuang adat-adat lama itu adalah yang bertentangan dengan Islam. Itu satu perintah Allah Azza wa Jal. Nabi dia buat unta tu ada depan, ada kanan, ada kiri, ada belakang, macam burung. Ada Maimanah, yang Nabi kata, kalau kita baca kitab ni, ada Katibatul Muhajirin. Maksudnya Ali yang dapat bendera itu mewakili Muhajirin. Ansar Sa'ad bin Mu'adh. Juga Nabi SAW jadikan Zubair al-Awwam al-Maimanah. Zubair bin Awwam tadi ni sebelah kanan, wing kanan. Wal Miqdad bin Amr, Miqdad bin Amr sebelah kiri. Wa ja'ala ala saqah, di belakang Qais bin Sa'sa'ah. Wa dhallat qiyatul ammah fi yadi Rasulullah SAW kaqa'id al-jaysh. Maka Nabi jadi ketua. Jadi bila nampak ni, bila Nabi nampak semua tentera dah siap, Nabi pun berdoa. Nabi kata, Allahumma innahum hufatan. Kamu lihat mereka ini tidak berkasut, ya Allah. Sebab mereka sahabat-sahabat miskin masa tu. Kasut dia orang tak sempurna, kasut dia. Fahmilhum, ya Allah, angkatlah mereka, ya Allah. Allahumma innahum uratun faksuhum, ya Allah, lihat mereka ni semua tidak berpakaian. Urat, maksudnya orang sahabat miskin, mereka tak ada pakaian lengkap macam kita pakai sekarang ni. Uratun faksuhum, maka berilah mereka pakaian. Allahumma innahum jiya'un, ya Allah, sungguhnya mereka ni lapar, ya Allah, pergi perang dalam keadaan lapar. Fa'ashbi'hum, maka kenyangkanlah mereka. Dan doa Nabi ni makbul tak? Makbul. Lepas perang ni setiap orang bawa satu baju besi, satu ekor unta, satu ekor kuda. Maka doa makbul, doa Nabi SAW. Dalam perang ni tadi disebut bulan apa? Ramadan kan? Puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua. Nabi SAW memerintahkan agar mereka buka puasa. Berdasarkan hadis Tirmizi, Ahmad dengan sanad yang kuat daripada Umar Al-Khattab, dia kata ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghazwatain fi syahr Ramadan. Maka kami telah berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua kali dalam bulan Ramadan. Ghazwatul Badr wa Yaumul Fath, iaitu ketika perang Badar dan ketika peperangan pembukaan kota Makkah. Fa aftarna fihi ma, dan kami dua-dua buka puasa. Nabi kata bila nak pergi perang tu, Nabi kata qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ardh. Kata bangkitlah kamu semua, pergilah berperang supaya kamu semua pergi ke syurga yang luasnya langit dan bumi. Lalu Umar bin Khattab kata, ya Rasulullah, jannatun arduha as-samawati wal ardh. Kata, ya Rasulullah, syurga tu luasnya langit dan bumi? Nabi kata na'am. Qala na'am. Dia terus bakh ni ialah kataan orang Arab bila happy lah, macam huri-huri lah. Bakh fa akhraj tamarat min qaranihi faja'ala ya'kulu minhunna. Dia ambil kurma dia bekas dia makan sikit, lepas tu dia tinggalkan. La in ana hayyitu an hatta akul tamarati hadhi innaha la hayatun tawilah. Farama bima kana ma'ahu min at-tamr thumma qatalahum hatta qutil. Masa tu bila dengar hadis tu, dia ambil kurma dia makan. Dia kata, lambat sangat nak habis kurma ni. Kalau aku hidup, aku nak habiskan kurma ni. Kehidupan yang sangat panjang, dia kata. Masa yang sangat panjang untuk habiskan masa makan kurma. Maka farama bima kana ma'ahu min at-tamar, maka dia pun baling kurma dia. Baling kena bekas tu balik ke ataupun macam mana. Thumma qatalahum hatta qutil. Kan dia pun pergi perang dan dia mati syahid dalam perang tersebut. Allahu Akbar. Lalu mereka bergerak menuju ke sasaran. Setelah dekat dengan As-Safra, Nabi SAW mengirim Basbas bin Amr al-Juhani dan Adi bin Abi Zaghba ke Badar untuk mencari informasi tentang kafilah dagang itu. Adapun Abu Sufyan, telah sampai kepadanya berita keberangkatan. Rupanya Abu Sufyan dah tahu lama dah. Sebelum dia dah hantar spy. Rupanya dah terjumpa. Spy dia nampak makanan, dan spy ni bagus lah, dia tahu ini makanan orang Madinah. Maka dia pun, Abu Sufyan dah tahu dah. Lepas tu kita akan tengok nanti, sebenarnya Abu Sufyan dah hantar surat dah kepada orang Mekah, kata tak payah perang lah. Tapi Abu Jahal juga kata nak teruskan juga. Maka dia pun menyewa ni maksudnya mengupah lah Ad-Damdam bin Amr al-Ghifar ke Makkah untuk meminta pertolongan kaum Quraisy agar keluar menyelamatkan kafilah dagang mereka serta melindunginya dari Muhammad serta para sahabatnya. Permintaan bala bantuan ini sampai ke penduduk Makkah. Mereka segera bangkit dengan segera dan keluar tanpa kecuali. Tidak ada seorang pembesar pun dari mereka yang ketinggalan selain Abu Lahab. Dia hanya menggantikan dirinya oleh seorang yang berhutang dengannya. Orang tu hutang, dia suruh pergi mengecut Abu Lahab ni,
Mereka juga dia mobilisasi kabilah-kabilah Arab di sekitar mereka. Kemudian tidak ada satu pun di antara warga Quraisy yang tidak ambil bahagian kecuali Bani Adi. Mereka tidak mengirim satu pun anggota kabilahnya keluar. Lalu mereka keluar dari pemukiman mereka, kampung mereka, seperti yang digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla, dengan rasa angkuh dan dengan maksud riak kepada manusia serta menghalang manusia dari jalan Allah, kan? Bataran wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah, surah Al-Anfal. Wa yasudduna an sabilillah, bataran wa ria'an nas, batar sombong, takabbur, wa ria'an nas, ditunjuk kepada manusia, wa yasudduna an sabilillah, dan tujuan untuk berjalan menghalang jalan-jalan Allah Azza wa Jalla. Mereka datang seperti digambarkan oleh Rasulullah SAW, datang dengan para pasukan dan persenjataan mereka dalam rangka menentang Allah dan menentang Rasulnya. Bihaddihim wa hadidihim tuhadduhu wa tuhaddu Rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Nabi hadis sahih, Nabi kata dia keluar dan keadaan nak menentang Rasul. Bahkan kalau kita baca kitab sirah, dengan sombongnya dia kata, biar kami akan keluar, kami akan bawa sebuah muzik-muzik, kami akan bawa wanita-wanita kami supaya boleh menyanyi sambil kami keluar berperang, dan supaya Muhammad rasa akan kekuatan tentera-tentera Arab. Mereka datang dengan langkah-langkah yang hendak melibas segala sesuatu, di atas fanatisme suku, asabiyah, al-hamiyah wa ghadab, dan kemarahan. Sebab tu kita jihad Islam bukan keluar dengan kemarahan, bukan juga atas faktor asabiyah. Nampak tak? Diorang keluar kerana asabiyah, hamiyatal jahiliyah, wa ghadab wa hanaqin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tujuan hendak membunuh, membara terhadap emosi, membara terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma yuridu min akhdhi 'irihim wa qatl man fiha, kan? Dan juga kerana mereka mencegah kafilah dagang mereka dan membunuh para pengawalnya. Sebelum kaum muslimin telah membunuh Amr bin Al-Hadrami dan merampas akomodasi yang dibawanya, kan? Jika mengadakan persetujuan untuk mengadakan pertempuran, pastilah kamu tidak sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu, tapi Allah mempertemukan dua pasukan itu agar dia melakukan sesuatu urusan yang mesti dilaksanakan. Maksudnya asalnya dia, Allah Ta'ala kata, aku bagi temukan juga, supaya Allah Ta'ala boleh menyelesaikan urusan yang Allah Ta'ala nak kamu semua selesaikan. Ini takdir Allah Ta'ala. Jadi ketika Rasulullah SAW dapat berita kedatangan kaum Quraisy, beliau musyawarah dengan sahabat. Memang ada tentera Quraisy. Asalnya tujuannya untuk apa tadi? Untuk rampas. Sekarang ni dah dengar cerita lain pula. Dah ada tentera daripada Quraisy datang nak serang. Maka Nabi musyawarah. Ini bagusnya Nabi SAW. Dan dengan para sahabatnya. Maka ketika itu beliau SAW bertekad berangkat menghadapi musuh, beliau SAW meminta pendapat mereka agar diketahui pandangan mereka. Sa'ad bin Mu'adz berkata kepada beliau, baginda sallallahu alaihi wasallam, la'allaka takhsha an takuna al-ansar tara haqqan 'alayha an la yansuruka illa fi diyariha. Kemungkinan ya Rasulullah, barangkali engkau khawatir jika kaum Ansar ni berpendapat bahawa hanya mempertahankan Nabi apabila dalam negeri-negeri mereka sahaja. Yang kaum Ansar ni masa angkat perjanjian dulu, iaitu mereka akan pertahankan Nabi ketika di Madinah sahaja, dan badan dah keluar dah. Wa inni aqul anil Ansar, dan aku berkata mewakili orang Ansar, wa ujibu anhum, dan aku menjawab bagi pihak mereka, fad'an haitsu syi'ta, pergilah mana saja engkau nak ya Rasulullah, wasil habla man syi'ta, dan kau sambungkanlah hubungan dengan siapa saja yang kamu nak ya Rasulullah, waqta habla man syi'ta, dan putuskanlah pertalian dengan siapa saja ya Rasulullah, wa khudh min amwalina ma syi'ta, ambillah harta kami banyak mana yang kau nak ya Rasulullah, wa'atina ma syi'ta ya Rasulullah, berilah kami apa yang kamu nak ya Rasulullah, wa ma akhadta minna kana ahabba ilaina mimma tarakt, soalnya apa yang kamu ambil lebih kami sukai daripada apa yang kau tinggalkan. Masya Allah, Masya Allah. Ini kata-kata sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ini kita kata al-wala' al-bara' yang paling tinggi sekali. Ini banyak al-wala' al-bara' paling tinggi sekali. Apa yang kau telah perintahkan kami padanya, maka fa'amruna tab'un li amrik, maka urusan kami ikut urusan kamu ya Rasulullah. Fa wallah, demi Allah, la in sirta hatta tablughal barka min Ghamdan, sungguh demi Allah, kalau kamu berjalan sampai ke Barq min Ghamdan, nama tempat di Ramadan, tepi laut, masih jauh. Kalau kami bawa kami sampai ke tepi laut sana pun, Madinah dengan laut jauh, nescaya kami akan perang, walaupun tepi laut, walaupun termasuk dalam laut pun tak apa. Ghamdan, la nasiranna ma'ak, nescaya kami akan berjalan dengan engkau ya Rasulullah.
wa wallah, dan demi Allah, la in ista'radta bina hadzal bahr khudnahum ma'ak. Kalau kamu suruh kami masuk dalam laut tu, kami akan masuk dalam laut tu ya Rasulullah. Dan berkata Miqdad, la naqul. Miqdad tadi kan, Miqdad muhajirin, jadi tak puas hati lah orang Ansar cakap macam tu, muhajirin pun nak cakap macam tu juga. Miqdad kata, la naqul laka kama qala qaum Musa li Musa. Kami tak akan cakap kepada kamu macam ucapan kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apa ucapan dia? Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kan kalau surah Al-Maidah Allah Ta'ala sebut, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun walakinna nuqatil an yaminika wa an shimalika wa min baini yadayka wa min khalfik. Tetapi kami berperang daripada kanan kamu, daripada kiri kamu, dari depan kamu, daripada belakang kamu ya Rasulullah. Lalu kata apa? Fa asyraqa wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka gembiralah, bercahayalah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa surra bima sami'a min ashabihi, dan gembiralah dengan apa yang didengar daripada sahabatnya. Qala siru wa abshiru, berjalanlah kamu dan bergembiralah kamu. Fa inna Allah qad wa'adani ihda ta'ifatain wa inni qad ra'aitu masari'al qaum. Sungguhnya Allah Ta'ala menjanjikan aku salah satu daripada golongan tersebut, iaitu Allah Ta'ala akan menangkan salah satunya. Wa inni qad ra'aitu masari'al qaum, so aku dah nampak dah tempat pertemuan antara dua kaum tersebut. Okey, kemudian Rasulullah menuju ke perang Badar. Abu Sufyan memilih jalan lebih ke daerah rendah hingga menelusuri pesisiran laut, jalan tepi laut. Ketika dia menyedari telah selamat dan berhasil menunggangi kafilahnya, dia mengirim surat kepada Quraisy, hendaklah kalian kembali. Ni Abu Sufyan tak nak perang sebab dia dah selamat dah, tak kena rompak. Okey, hendaklah kamu kembali kerana sesungguhnya keluar ni kalian sekadar untuk melindungi harta benda kalian. Itu sampai kepada mereka ketika mereka berada di Juhfah, mereka berniat untuk kembali, akan tapi Abu Jahal berkata, demi Allah. Banyak kali kita sebut dah, dia sumpah dengan demi Allah. Abu Jahal sumpah dengan demi Allah. Dia percaya ke Allah tak Abu Jahal? Percaya, tapi dia syirik. Percaya tak cukup. Ibadah kena ibadah kepada Allah. Kita tidak akan kembali hingga sampai ke Badar. Kita akan berkemah di sana dan memberi makan siapa saja yang datang kepada kita dari suku-suku Arab. Lalu suku-suku Arab ini akan takut kepada kita setelah itu. Bahri Zurah tidak turut dalam perang Badar. Al-Akhlas bin Syuraik menyarankan kepada mereka agar kembali, namun mereka tidak mahu menurutinya. Maka dia kembali bersama Bani Zuhrah. Sebab tu asalnya tentera diorang 1000 lebih. Dari Bani Zuhrah ni 300 balik, jadi tinggal 1000. Oleh kerana itu Bani Zuhrah tidak terlibat dalam pertempuran Badar. Bani Hashim juga ingin kembali, namun ditekan oleh Abu Jahal. Dia berkata kelompok ini tidak boleh berpisah dengan kita hingga sama kembali. Maka mereka pun bergerak bersama pasukan yang lainnya, takut. Rasulullah SAW terus bergerak hingga berkemah di dekat sumber mata air Badar, sehingga hari menjelang petang. Beliau SAW bersabda, berilah masukan kepadaku, maksudnya berilah pendapat tentang tempat untuk berkemah. Al-Hubbab bin Munzir berkata, wahai Rasulullah, aku mengetahui selok-belok tempat ini serta sumur-sumur, telaga-telaganya. Sekiranya engkau setuju, kita terus bergerak ke telaga yang telah kami ketahui airnya sangatlah banyak dan nyaman. Kita berkemah di sana dan mendahului mereka, lalu kita cemari sumber-sumber air yang lain. Nah, Masya Allah, ni perang lah. Kita kata al-harbu qidah. Nabi terima tak pendapat ni? Nah, Nabi terima. Ini masuk musyawarah, ini masuk dalam perkara-perkara yang bukan wahyu. Sebab itulah dalam hadis tu panjang lagi, dia kata, ya Rasulullah, adakah kamu milih tempat ni wahyu ke atau pendapat kamu sendiri ya Rasulullah? Ini pendapat aku sendiri. Kalau aku cadangkan tempat lain, boleh tak ya Rasulullah? Boleh. Maksud Nabi SAW dalam perkara dunia, Nabi musyawarah. Nah, dalam perkara dunia, Nabi musyawarah. InsyaAllah kuliah akan datang bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.